Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini, insya-Allah, untuk bersoal jawab tentang kesihatan sama-sama dengan Dr. Azhar Zuhdi, pakar kesihatan kita yang sudi untuk bersama-sama kita dah kali ini dah minggu yang keempat, insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita, dan kita harap tuan-tuan, sebagaimana selalu sebelum kita mula, kita harap tuan-tuan dapat kongsikan kita punya siaran ini untuk dimanfaatkan pada semua, pada sanak saudara, sahabat-sahabat. InsyaAllah banyak yang akan dibicarakan oleh doktor kita pada malam ini. Dan tajuk khusus malam ini ialah tentang diabetes atau kencing manis, tuan-tuan. Jadi untuk sebelum kita mula berbicara pada malam ini, insyaAllah, sebagaimana biasa, saya nak wawarkan satu perkara, iaitu peluang untuk menyumbang untuk saham akhirat. Okay? Peluang menyumbang saham akhirat, iaitu rayuan sumbangan untuk membina pagar Masjid Kampung Expo yang sekarang ni masih tidak berpagar. Jadi tuan-tuan, peluang ini kita sama-sama, kalau ada sedikit wang untuk kita kongsi untuk saham di akhirat, insya-Allah, tuan-tuan boleh bagi sumbangan kepada kami untuk membina pagar masjid yang kini dalam proses untuk buat kutipan. InsyaAllah kita akan kutip ini dalam masa 3 bulan. InsyaAllah, sehingga cukuplah sasaran kita sebanyak RM80,000. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada yang hadir yang dapat bersama-sama kita pada malam ini. Dan kita dah ada bersama-sama kita, iaitu Dr. Azhar. Doktor, apa khabar? Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar, Doktor, dengar. Alhamdulillah. Dengar. Okey. Dengar. InsyaAllah. Okey, Doktor, kalau minggu lepas kita dah 2 minggu bersama-sama dengan Doktor untuk membicarakan, mengulas secara terperinci yang Doktor bagi, yang Doktor beri penjelasan tentang kolesterol. Dan Alhamdulillah, saya dengar rakan-rakan yang ada di pejabat, di masjid, yang dengar bersama-sama kita, yang berkongsi siaran kita ni, rasa beruntung sangatlah dapat penjelasan daripada Doktor. Dan selama ni kita dengar-dengar gitu, baca-baca, kadang tak apa faham juga, ya kan? Jadi bila Doktor terang tu, baru tahu lah rupanya macam mana yang dikatakan kolesterol tu, Doktor. Okey, insyaAllah, pada pihak masjid sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Doktor, kerana kali ini dah minggu keempat, tak masuk lagi dulu yang kita bersama-sama waktu sebelum Hari Raya Aidilfitri, kan? Maknanya dah 5 minggu Doktor bersiaran dengan Masjid Kampung Expo ni. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, insyaAllah minggu ni kita akan cakap tentang diabetes. Kencing manis, insyaAllah. Kencing manis, Doktor. Okey. Mungkin Doktor boleh mulakan dulu tentang kencing manis. Apa sebenarnya yang ditakdirkan sebagai kencing manis, Doktor? Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Masjid Expo yang masih sudi menerima saya di sini. Hari ini kita nak cakap pasal kencing manis. Kencing manis ni sebenarnya lagi bahaya daripada COVID-19. Banyak masalah timbul daripada kencing manis, komplikasi-komplikasi dan sebagainya. Jadi apa dia kencing manis? Kencing manis ni kita takrifkan bila kadar gula dalam darah kita melebihi tahap yang kita tetapkan. Ada macam kolesterol, kita kena puasa untuk dapatkan ujian kencing manis. Tapi pada saya sebenarnya dia tak semestinya kita kena puasa. Kita nak puasa untuk ujian kencing manis ni kalau kita tak confirm lagi, kita tak tahu lagi orang tu ada kencing manis ke tak. Dan kadang-kadang kalau doktor yang berpengalaman, walaupun orang tu tak berpuasa sekalipun, ujian kencing manis ni boleh dibuat dan dia boleh tafsirkan. Okey. Jadi untuk pensempalan darah, untuk mengambil darah untuk kencing manis, puasa tu lebih baik
Tapi kalau orang tu dah didiagnose ada kencing manis, sampel darah puasa tak puasa tu pada saya tak ada masalah. Sebab kita dah tahu dia tak ada kencing manis, cuma kita nak tafsirkan darah dia. Sebab dia ada jurat-jurat dia lah. Jadi untuk diagnose yang pertama, mungkin orang tu kena puasa untuk dapat ujian kencing manis. Tapi sekiranya seorang tu tak berpuasa, masih lagi ada cara yang tepat untuk kita tahu dapat ujian kencing manis. Kalau yang biasa kita panggil fasting blood sugar, ambil kadar darah, gula dalam darah masa berpuasa. Tapi ada satu lagi ujian yang mana kita tak perlu puasa, dan sebenarnya ujian ni lebih tepat dan semua orang berpendapat ini ujian yang lebih elok, dan namanya ujian HbA1c. HbA1c ni dia bukan je bacaan ikut ni, dia ada ikut percentage ya. Dia di takrifan dia, kalau sekarang ni kalau 5.5 ke bawah, 5.5% ke bawah, orang tu dikira sebagai tak ada kencing manis. Jadi ini ujian kalau kita nak pastikan yang kita tak ada kencing manis, ada kencing manis atau tak kalau kita tak berpuasa. Jarang dibuat dan ujian ni agak mahal di dalam makmal. Biasanya kos dia lebih kurang RM50-60, itu biasa. Kadang-kadang sampai ke RM90 untuk cek darah HbA1c. Jadi orang biasa ambil darah nak tengok kencing manis dengan ujian darah biasa, fasting blood sugar ataupun random blood sugar. Puasa ataupun tak puasa. Satu lagi macam kalau kolesterol yang saya kata hari itu, kalau kolesterol kita kena ambil ujian darah dekat yang sampel darah yang banyak lah, dekat kita ambil satu categori 3B macam tu kan. Tapi untuk ujian kencing manis dia ada dua pilihan. Satu, ambil ujian yang dekat kita punya salur darah, venous blood, kita ambil yang tu, hantar ke makmal. Ambil masa sikit untuk dapat result. Satu lagi ujian yang canggih yang kita ada sekarang ni ialah kita ambil prick test, kita ambil dextrose-stick, kita cucuk kat ujung jari, dan kita ambil ujian tu, testkan ujian tu, tak sampai dalam masa 30 saat, dah dapat, tak sampai 5 saat pun setengah tu, dah dapat keputusan darah. Okey, apakah perbezaan daripada darah yang kita ambil dekat venous blood, kita ambil darah cara cucuk yang banyak tu, dengan kita ambil ujian darah yang dekat dextrose-stick, yang cucuk dekat ujung jari tu? Dia bergantung kepada yang lebih eloknya ujian semua ni dia kena ada di-calibrate, dia servis lah. Contoh senang katanya, mesin tu di servis, jadi kita tahu bacaan dia tepat. Jadi mesin yang kita ambil venous blood, yang ambil darah yang kita cucuk dekat tangan tu, ambil darah banyak tu dengan bicagari semua tu, mesin tu biasanya dia akan selalu di-calibrate, jadi bacaan dia biasanya lebih tepat. Tapi ujian yang dekat jari tu, sebab dia cepat dan sebagainya, dia boleh juga digunakan dengan kita kena tahu ralat dia berapa. Ralat mesin tu bergantung kepada kecanggihan mesin tu. Ada jenis yang sangat canggih, yang heavy duty, yang banyak digunakan oleh pakar-pakar endokrinologi. Ada brand-brand tertentu, 2 brand biasanya dia guna, yang ralatnya 0.3 sampai 0.6 sahaja. Berbeza plus minus lah daripada ujian kalau kita hantar ke makmal yang ambil masa lama. Jadi okey, kita kena tahu ralat dia berapa. Kalau ujian yang biasa kita guna mesin macam performa, Accu-Chek performa dan sebagainya, ralatnya sampai 1 plus minus 1. Jadi tak adalah masalah sangat. Ujian-ujian yang mesin yang murah sikit macam One Touch dan sebagainya yang tuan-tuan selalu guna, yang tak heavy duty, ralat dia lebih tinggi. Tapi taklah teruk sangat, boleh untuk monitoring sistem kita nak monitor tu boleh guna, boleh plus minus 1.5, plus minus sampai 2. Tapi tak adalah teruk sangat bacaan dia, yang mana kita boleh guna benda ni sebagai ujian kita. Dan selalu saya buat ujian dekat klinik saya, kalau siapa yang ambil ujian darah dekat yang venous blood, ambil cucuk darah banyak tu dengan picagari tu, dengan ujian dekat prick test, saya punya mesin 0.5 sampai 1.0 dia punya ralat plus minus. Jadi kita kena selalu buat ujian nak tengok macam mana ralat dia. Jadi ujian puasa sangat elok, tak puasa pun kita boleh untuk dapat ujian ni. Kita tafsirkan macam mana ujian ambil darah secara cucuk dekat ujung jari, prick test, dextrose-stick, ataupun kita boleh juga ambil darah yang venous blood. Okey, jadi ada 2 bacaan macam saya kata tadi, fasting, berpuasa dengan tak berpuasa, random. Okey, untuk blood sugar, random blood sugar, fasting blood sugar, puasa punya kadar gula dengan secara bila-bila masa random. Okey, untuk puasa punya bacaan gula,
dia ada banyak bacaan dia, ada yang kata 2.8 sampai 5.6, antara tu tak kencing manis. Tapi untuk memudahkan semua orang nak ingat, bacaan yang selalu saya bagi tahu pada orang macam mana nak tahu kita ni ada kencing manis ke tak, bacaan kita sebarang nombor di antara 3.3 dengan 6.6. Okey, 3.3 paling bawah, 6.6 paling atas. Jadi kalau kita dalam keadaan berpuasa 8 jam tak makan, kita ambil kita punya darah, sama ada darah dekat kita punya secara banyak dan venous blood kita ambil dengan setiap hari tu, ataupun dextrose dengan mesin yang kita dapat masa dalam 5 saat dia dapat result tu. Kalau bacaan kita di antara 3.3 dengan 6.6, kita normal, tak ada kencing manis. Okey, tak ada kencing manis. Itu yang saya selalu gunalah. Dia biar nombor ni apa itu normal? Normal nak tak pasti normal pun satu cerita panjang. Tapi yang saya mudah nak ingat semua ialah 3.3 sampai 6.6. Antara dua tu nombornya okey. Adakah 4.2 lebih baik daripada 5.6? Tak. Adakah 4.7 lebih baik pada 5.1? Tak. Sebarang nombor di antara dua tu okey, tak ada masalah. Mereka tak ada kencing manis dalam keadaan normal. Kalau rendah pada 3.3, kita panggil hypo, tak cukup gula. Kalau lebih pada 6.6, kita kata tinggi. Itu kena tafsir dengan lebih detail, dan kemungkinan ada kencing manis. Ada kencing manis lah. Kalau kita guna yang buat secara puasa ni, memang ada kencing manis. Ini untuk fasting blood sugar. Kalau random blood sugar, jadi kita tak puasa pun, tak cukup 8 jam kita puasa, dan kita pergi ambil darah, nak tengok mak kita berapa. Okey, WHO setiap tahun dia ada kaji berapa banyak normal value yang dulu dia start pada 12. Beberapa tahun lepas tu dia kata 10 ke bawah, 10 ke atas sebagai kencing manis. Lepas tu sekarang ni 8 ke atas dikira sebagai kencing manis. Okey, 8. Kalau bacaan kita 8 dan ke atas, kita kencing manis. Tapi pada saya, kalau random blood sugar ni, kalau kita 10 ke atas, definitely, sememangnya kita ada kencing manis. Jadi tak puasa pun kita boleh check. Tapi tak lebih pasti kita puasa. Tapi kalau tak puasa kita check, gula kita 10 ke atas, kita ada kencing manis. Kena terima hakikat kita ada kencing manis. Okey. Tapi kalau saya, kalau bacaan dia, random blood sugar dia, antara 6.6 sampai ke 10, saya suruh dia puasa betul-betul balik untuk kita pastikan dia ada kencing manis ke tak. Okey, ini kita nak tahu dia ada kencing manis ke tak. Jadi ini selalu yang orang gunalah, satu kaedah je dengan blood sugar, sama ada random ataupun dengan cara fasting blood sugar. Okey, dengan satu lagi ialah dengan cara HbA1c. HbA1c ni satu ujian yang kita kena buat pada orang yang ada kencing manis setiap 6 bulan. Hb ni maksudnya hemoglobin. Hemoglobin manusia ni dia hidup selama 120 hari, 4 bulan. Dalam Quran pun banyak sebut pasal 4 bulan. Darah kita pun hidup selama 4 bulan. Memang darah kita hidup selama 4 bulan. Dan Allah ciptakan dalam darah kita ni satu chip, satu memory cell namanya A1C, yang mana dia averagekan, dia puratakan gula kita selama 4 bulan. Dalam masa 4 bulan ni kita tahu bacaan gula kita macam mana. Dia akan tengok. Jadi kalau guna HbA1c, sekarang punya WHO punya dia lebih strict. Saya suka yang sebelum ni, dia lebih senang nak ingat. Sebelum ni dia kata 6 ke bawah sebagai tak ada kencing manis. 6 sehingga 7 dikira sebagai ada kencing manis dengan kontrol yang sangat elok. 7 sampai 8 dikira sebagai kencing manis yang kontrol gula dia okey-okey saja. Dan lebih pada 8, kencing manis yang kontrol gula dia tak elok. Itu je. HbA1c maknanya itu saja. Sekarang ni dikurangkan 0.5. Jadi sekarang ni dia kata 5.5 ke bawah sebagai tak ada kencing manis, 5.5 sampai 6.5 sebagai keadaan gula yang ada kencing manis dengan kontrol gula yang bagus. Ni 6.5 sampai 7.5 sebagai okey-okey, dan lebih kepada 7.5 sebagai tak bagus. Okey. Sekarang ni ada satu lagi istilah yang saya tak berapa suka, tak berapa berkenan, tapi memanglah dah dimaktubkanlah siapalah saya berbanding dengan orang pakar semua ni. Dia orang istilahkan satu lagi keadaan dia panggil sebagai pre-diabetes. Maksudnya dia ni berisiko tinggi untuk mendapat kencing manis. Pada saya tak suka istilah tu sebab
Dia ada tak ada, ada ataupun tak ada black and white. Jadi kita siasat betul-betul. Dia ada satu istilah baru, pre-diabetic. Tapi itu pendapat sekarang yang terkini. Saya beritahu walaupun saya tak gemar benda tu, tapi saya kena beritahu lah, ada satu situasi yang diorang kata sekarang ni pre-diabetic situation ni, dia berpendapat kalau kita kontrol elok-elok, kita tak perlu nak guna ubat dan sebagainya. Tapi pada saya ramai orang kata kalau orang ada kencing manis ni nasib malang lah, dia kena guna ubat selagi hajat dikandung badan. Itu satu benda yang saya tak setuju langsung-langsung. Daripada dulu saya tak setuju benda tu. Orang ada kencing manis ke, orang ada darah tinggi ke, pada saya dia orang boleh buat sesuatu yang mana dia orang boleh hidup tanpa makan ubat. Lebih-lebih lagi orang kencing manis. Kalau dia buat sesuatu dengan elok, dia buat cara yang elok, dia jaga dengan semua, kita boleh hidup walaupun kita ada kencing manis, tapi kita tak perlu makan walaupun sebiji ubat. Jadi konsep ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua faham, yang kencing manis tak semestinya orang tu kena makan ubat dan kena makan ubat selagi hayat di kandung badan. Ini mukadimah saya lah, cikgu. Ini cerita tentang apa? Tentang apa, nak faham kepada tuan-tuan apa bacaan kita yang mana kita yang menunjukkan kita ni ada kencing manis ataupun tak ada kencing manis. Macam mana kita nak tafsirkan ujian darah kita sama kita puasa ataupun tak puasa. Jadi harap boleh fahamlah bacaan berapa, ini puasa ke tak puasa, boleh kita faham ini kencing manis ke tak. Cikgu. Okey doktor, mungkin yang dikata doktor tadi, kalau kita tak puasa, kita nak ambil ujian di hujung hari tu, berapa jangka masa, berapa jam jarak yang sesuai untuk kita ambil tu? Kalau kita tak puasa, tak kisah. Dia lepas kita makan pun boleh, bila-bila pun tak kisah. Kalau kita yang random blood sugar ni, dia tak ada masalah. Bila-bila pun kita boleh buat ujian darah tu. Dan cara tafsir dia macam tu lah. Kadang-kadang kita elok buat juga ujian darah. Pengalaman saya ialah buat ujian darah lepas kita makan. Pengalaman saya pada orang yang dah berumur, dia punya kontrol gula kita ni untuk orang yang kencing manis yang type 2, ada jenis type 1, type 2 dia respon dia kepada makanan ni berbeza-beza. Setengah orang tu bila, terutamanya yang dah berumur, saya dapati bila dia orang makan, gula dia naik dengan mendadak tinggi. Lepas tu dia akan turun pelan-pelan. Jadi bergantung pada masa bila kita cek gula dia, kita boleh tafsirkan keadaan gula badan dia macam mana. Jadi pada saya tak kisah waktu bila. Kalau kita dah tahu dia kencing manis ataupun kita ambil random blood sugar, tak kira waktu bila, kita boleh ambil darah dia dan kita boleh tafsirkan dengan cara yang elok. Tak ada masalah kita ni sebab kita tahu dan kita boleh belajar apa yang kita nak buat untuk kontrolkan gula kita, insyaAllah. Jadi kalau tak puasa bila-bila pun boleh. Kalau puasa 8 jam ke atas. Okey, jadi tuan-tuan, takrif telah diberi oleh Dr. Azhar tentang kencing manis ni, macam mana kencing manis, macam mana kita nak ambil ujian, keputusan ujian, nak tafsirkan, berapa bilangan ataupun bacaan yang dikategorikan sebagai kencing manis. Doktor, tapi kalau dia orang Kelantan ni, dia makan manis banyak, tapi katanya dia tak ada kencing manis. Dia cuma kencing masal. Dia kencing masal. Di Kelantan dia tak ada kencing manis, dia cuma orang kencing masal. InsyaAllah. Okey doktor, saya lagi nak tanya satu lagi soalan. Macam mana tanda-tanda awal ni? Orang tu dihinggapi, kita ni dihinggapi oleh kencing manis atau simptom kencing manis tu ada pada seorang. Okey doktor boleh jelaskan? Okey. Tanda-tanda awal yang ni apa, kita ada kencing manis ke tak. Ramai yang datang kat klinik kata saya kebas lah doktor, saya kencing manis ke, saya ada luka, saya kencing manis ke. Itu tanda-tanda yang termaktub dalam mana-mana buku perubatan. Tanda awal kita kencing manis dia ada 3 yang utama. Ada 3-4 yang utama. Yang pertama dia rasa letih sangat. Letih. Dan kadang-kadang letih sampai dia kurus. Berat badan dia memang merosot. Dan dia dahaga yang mana dia minum air banyak pun dahaga tu tak hilang. Dahaga yang berteruk, minum air bergelen-gelen pun dia tak hilang dahaga. Dia masih lagi dahaga. Dia minum lagi tak hilang dahaga, minum lagi tak hilang dahaga. Dan dia bila minum banyak ni, dia akan pergi ke bilik air,
dia banyak kerap ke bilik air. Dia kerap pergi bilik air dan kencing dia tu pula banyak. Setiap kali dia kencing banyak. Ini yang selalu nama dia gula dah tinggilah, hyper gula dia akan macam tu. Dia letih, dahaga sangat-sangat, minum air banyak pun tak hilang juga dahaga, dan kencing dia berkerap dan banyak. Kenapa jadi macam ni? Sebab bila gula kita tinggi sangat dalam badan, dia pergi kat buah pinggang. Buah pinggang kita ni jadi, senang nak cakapnya, buah pinggang ni akan jadi bocor. Tapisan tu bocor. Jadi air semua keluar. Air yang kita minum keluar. Jadi kita minum banyak tapi dia kencing banyak. Tak ada masuk dalam badan kita. Jadi kita rasa letih. Kita rasa dahaga lagi. Nak minum lagi. Minum tapi dia bocor. Jadi dahaga tu tak hilang. Dahaga yang tak hilang dengan minum air banyak dan kencing juga banyak, dan kita letih, dan lama-lama badan kita jadi kurus. Kurus sebab apa? Sebab kita terpaksa, gula tu patutnya digunakan dalam otot, dalam sel-sel kita. Tapi gula tu terperangkap dalam salur darah. Dekat salur darah. Jadi gula tak dekat sel-sel. Sel-sel ni terpaksa kerahkan lemak ke apa ke yang ada dalam badan kita, otot-otot semua, untuk dipecahkan, untuk terbitkan gula yang boleh digunakan oleh sel. Faham? Gula ada dalam salur darah. Tapi gula dalam salur darah ni tak boleh masuk ke sel. Jadi sel kata, otot-otot kata, kita kena keluarkan gula. Jadi kita akan buat proses lain yang mana pecahkan lemak, pecahkan protein semua untuk jadikan gula. Untuk digunakan oleh sel. Jadi badan kita akan kurus. Walaupun kita tinggi, badan kita akan mula kurus. Ini yang selalu orang nampak lah. Ini keadaan yang biasa, letih. Ini yang tuan-tuan kena ni. Kalau kencing kerap, kencing banyak dan kencing tu kerap, minum air banyak, dahaga, letih, itu biasanya kencing manis, kena cek. Cek, tengok kencing manis kita. Tapi bukan apa, sebab gula yang tinggi ni pula, lama-lama dia gula ni, dia tak pergi mana. Gula dalam salur darah dia tak ada mana, tak ada guna apa-apa. Di dalam salur darah tinggi dan tinggi, sampai satu tahap yang tinggi, dia akan menyebabkan kita jadi pengsan. DKA, diabetes ketoacidosis. DKA. Dia gula tinggi. Gula terlalu tinggi dalam darah yang menyebabkan akhirnya kita pengsan. Banyaklah kasih organ dia, tapi apa jadi ialah yang kita nampak, dia boleh jatuh ke debuk, pengsan. Dan masalah bila DKA ni tuan-tuan, kadang-kadang DKA ni kita pengsan, orang tu pengsan yang tak bangkit-bangkit dan tak sedar-sedar dah. Dia orang akhirnya koma dan akhirnya kembali ke rahmat Allah. Ini yang bahayanya. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang pengsan, orang kecil mana pengsan, jangan sebarang-barang bagi gula je. Kalau dia ada tanda-tanda lain, bahaya sebenarnya. Kita bagi gula kat dia, kita kena bagi racun pada dia. Jadi ini tanda orang yang ada hyper yang selalunya presentation orang yang kecil manis ni, dia akan datang dengan gula yang tinggi. Gula yang tinggi. Jadi itu yang kita kena tengoklah. Tambah-tambah pula musim durian sekarang ni, masya-Allah. Laki-laki kena jaga, makan durian, gula tinggi dan sebagainya. Tadi ada terdapat baca durian bagi 3 persatu bacaan dia. Kita jawab soalan tu insya-Allah. Tapi lagilah kena jaga. Kena jaga di tanda-tanda ni. Satu lagi tanda ialah hypo, tapi dia jarang berlakulah presentation dia pertama. Kita jadi hypo ni kita rasa letih, tak larat, macam tu berpeluh sejuk dan sebagainya. Tapi yang ramai datang kat ni kita rasa ialah kita rasa hyper lah, gula terlalu tinggi, bacaan dia tinggi. Kalau yang kita cek yang guna dextrostic, yang guna mesin tu semua, kalau lebih pada 35, dia akan tulis high, HI. High, lama-lama, high, bye-bye. Dia tinggi sangat, dia tak boleh. Jadi ramai yang datang, selalunya kalau tuan-tuan ada dahaga, ini tanda yang awal cikgu ya, dahaga, kencing banyak, minum banyak pun tak hilang dahaga, letih sangat-sangat, badan dah mula kurus, badan dah mula cengkung, tak larat semacam. Dia adalah, kalau orang yang expert ni boleh bau, dia punya wangi, dia punya mulut dia tak busuk, dia punya wangi lain dan sebagainya. Tapi itu tak semua orang dapat tengoklah. Yang orang-orang awam biasanya tengok macam ni. Kencing kerap je, cek darah, cek kencing manis. Kencing kerap ni dua, kencing manis ataupun kencing kotor. Jadi cek je kencing manis yang selalu terjadi lah.
Jadi kita inilah tanda awal yang selalu kita dapat, yang mana kita kena hati-hatilah. Dapat je tanda ni, pergilah cek darah kita. Jangan takut. Ramai sangat orang takut dengan kencing manis. Kencing manis tak ada masalah kalau kita tahu dah buat. Cikgu, kalau kita dapat tahu, kita tahu macam mana kita nak mengubati, nak mengatasinya, nak buat apa dengan kencing manis ni, kita boleh buat. InsyaAllah. Cikgu ya. InsyaAllah. Mana yang penting kita kesan awal, Doktor. Kita kesan awal, bila kita ada tanda-tanda yang Doktor sebut tadi, insyaAllah kita ambil ujian darah. Lebih baik daripada kita duduk tunggu, takut, akhirnya kita takut dia jadi melarat. Okey Doktor, ada soalan dari penonton, dari secara live. Kita silakan soalan yang pertama. Saudara Azhar, sila nyatakan nama dan kemudian boleh kemukakan soalan kepada Doktor. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Doktor. Clear. Clear ya? Saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebenarnya diabetes ni saya memang telah didiagnosis, ya. Tetapi bacaan gula saya ketika itu cuma dalam kalau ikut bacaan yang diberi oleh doktor ni, saya cuma 9 sahaja. Kemudian oleh kerana 9, maka ketika itu telah dicadangkan untuk buat pengambilan ubat kencing manis lah. Tapi bacaan saya cuma 9. Okey, lepas itu daripada itu saya melihat daripada seminggu selepas itu saya cuba saya pemakanan saya macam biasa, dan bacaan gula saya ketika itu dia jadi 7. Sehinggalah pada hari ini bacaan gula saya lebih kurang 6.8, 6.5. Sebelum puasa dulu PKP dulu saya buat secara random dan dia jadi 6.5. Okey. So saya nak tanya, satu, dari segi pencegahan. Pencegahan, adakah cara lain selain daripada penggunaan ubat yang diberi oleh pihak hospital, cara-cara yang kata mewajar ke kita untuk kita guna supaya kita dapat kawal. Dan saya telah diberitahu oleh doktor yang mengambil, saya adalah pengidap diabetes tahap 2. Tahap 2 maknanya bukan dari segi jin, tapi melalui pemakanan. Itu yang diberitahu kepada saya. So saya nak bertanya, dari segi cara-cara pencegahan lain selain daripada penggunaan ubat. Untuk berkata doktor, sekarang ni saya mengamalkan delima, buah delima dan juga minyak zaitun. Selama ni saya duk makan tu lah. Selain tu saya juga buat senaman biasa lah. Dan bacaan gula saya dia jadi 6 ke 7, 6, 7. Saya nak tahu, adakah itu satu cara yang terbaik sebab saya itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Saudara Azhar. Okey, lupa lagi insya-Allah dipuh nanti. Insya-Allah. Okey. Insya-Allah kita akan cuba jawab insya-Allah. Dengar. Okey. Okey, cara mengubat ubat kencing manis ni pada saya tak semestinya dengan menggunakan ubat sahaja. Saya diajar dulu bila dalam sebarang merawat pesakit, setiap pesakit, cara merawat pesakit yang nombor satu kita akan bagi ialah general measures. General measures ni ialah cara-cara perubatan yang kita bagi yang tidak menggunakan ubat. Nombor satu sekali dalam kes diabetes ni ialah educate the public. Kita kena ajar orang, kena kena bagi beritahu kat pesakit apa sebenarnya kencing manis ni. Apa yang kencing manis ni dan cara macam mana dia jadi. Jadi bila kita tahu kat mana punca dan sebagainya, jadi kita bolehlah rawat dia. Pada saya, kalau bacaan gula walaupun fasting sekalipun, berpuasa sekalipun 9, pada saya
Saya tak akan bagi ubat. Saya akan untuk terangkan dulu apa dia kencing manis. Kencing manis ni macam tadi ada sebut type 2 tak apa kita cerita nanti type 2. Di kencing manis ni ialah gula ada banyak dalam salur darah. Okey, ada banyak dalam salur darah dan gula ni sepatutnya ada kat otot, kat sel. Jadi daripada salur darah ni, problem orang kencing manis yang type 2 ialah dia tak dapat nak masukkan gula daripada salur darah ni, tak boleh pergi ke otot. Jadi dia punya kunci dia tu dah tak makan, dah tak sensitif. Dia tak buka pintu tak boleh buka. Banyak pintu dah ada, 100 pintu dah ada, hanya 30 yang boleh buka, yang lagi 70 jam. Sebab apa? Sebab terlalu banyak gula jadi jam. Jadi dia tak sensitif. Jadi apa yang kita nak buat, cara sebelum guna ubat lagi ialah nombor 1, kita kena belajar apa dia benda yang banyak menyebabkan gula dalam darah kita tinggi. Jadi kita kena kurangkan perkara-perkara yang menaikkan gula dalam darah kita. Apa dia yang paling banyak menaikkan gula dalam darah kita? Nombor 1 sekali, orang Malaysia kita ni susu pekat. Teh tarik, kopi tarik, Nescafe tarik dan sebagainya. Yang susu pekat itu tak boleh. Big no. Dah boleh kena talak 3. Siapa ada kencing manis, kalau dia tak nak guna ubat semua ni, talak 3 dengan susu pekat. Susu cair UHC tak ada masalah. Susu pekat. Nombor 2, air gas. Carbonated drinks. Tak boleh. Gula tinggi. Bukan dah minum air, itu tu yang minum air gula. Gula-gula benda yang bergula tinggi ni tak boleh. Susu pekat, air gas, pulut. Pulut ni GI index dia punya, dia kata je kalau sedap cerita je, kita makan pulut tu, gula dalam perut kita ni seminggu tu tahan lagi. Pulut. Kena 3 in 1, 3 in 7, 7 in 1. Semua yang ada kat pasaran tu, kopi 3 in 1, segala benda maknikam ni, dia pahit sebab dia ada banyak herba dan sebagainya. Jadi nak cover pahit tu dia bergula banyak. Gula dia tinggi. Ali Cafe ke apa ke benda sebenarnya maknikamnya. Semua ni banyak gula sebenarnya. Jadi kena tak nak yang tu. Dan apa lagi benda contohnya ialah macam buah-buah tempatan. Buah-buah tempatan, durian. Ranking paling tinggi pada saya ialah dukung, duku, langsat. Nombor 2-nya mata kucing, nombor 3-nya durian. Yang benda-benda manis kat kita inilah rambutan, manggis, semua ni memang manis. Jadi kita kena elakkan. Tapi ada saya dapati sebenarnya kalau kita pergi kat katalah tuan-tuan pergi ke Australia, janganlah makan buah tempatan Australia pula. Jadi makan buah tempatan ke Australia, ada pula tinggi yang manisnya. Jadi buah-buah tempatan di tempat tu kena jaga, tak boleh. Dia tinggi gulanya. Kuih-kuih manis. Jadi kita kena kurangkan benda-benda macam ni, kurangkan gula yang masuk dalam badan kita. Jadi kurang gula yang masuk dalam badan kita, gula kita kuranglah dalam darah kita. Satu lagi ialah kita guna gula dalam darah ni, kita gunakan gula yang dalam darah ni supaya dia digunakan, dia dibuang. Caranya ialah apa? Exercise. Exercise. Kita pergi berjogging, kita pergi naik basikal dan sebagainya, kita exercise, gula kita akan digunakan, maka dia akan dibuang. Jadi dua benda ni kita buat, kita insya-Allah kita tak payah guna ubat. Kalau bacaan dia rendah-rendah ni tak payah guna ubat. Kenapa tak guna ubat? Ubat semua ada kesan sampingan. Paracetamol pun ada kesan sampingan. Semua ada kesan sampingan. Jadi kita kalau boleh kita ajar ke pesakit, sedarkan mereka apa masalahnya. Kalau saya sedarkan masalahnya kat mana, okey, dan bagi pilihan-pilihan lain yang tak ada kena-mengena dengan ubat-ubat apa benda, dan bagi mereka tempoh. Bagi saya kata tak apa pakcik, saya bagi pakcik tempoh 3 bulan. Lepas 3 bulan pakcik datang balik, kita cek gula pakcik. Kalau gula pakcik lebih juga, tinggi juga, kita terpaksalah guna ubat. Ubat dia bukan apa, dia nak bagi balik, sensitif balik. Dia punya pintu-pintu yang tak boleh buka tadi, saya kata tadi tu, dia kunci dia tak sensitif, kita nak bagi dia boleh buka. Jadi kita kena banyak ubat, ada pilihan-pilihan ubat lah yang kita boleh guna. Jadi itu pilihan yang terakhir. Walaupun orang tu kepada saya, kalau orang tu dah start guna ubat pun, dia boleh bertolak berbalik kepada tak payah guna ubat kalau dia dah pandai jaga pemakanan dan pandai jaga dia punya exercise. Jadi inilah benda-benda yang kita boleh buat, yang kita boleh gunakan untuk merawat kencing manis tanpa guna ubat. Tapi kita tengok bacaan lah. Kalau 10 tu okey lagi lah. Kalau 15 tu boleh cubalah. Tapi lebih pada tu janganlah, nanti pengsan susah. Jadi kita kena, daripada pengalaman kita boleh tengok apa yang kat mana yang boleh. Makanan sunnah by all means, saya pun selalu kata apa yang Nabi buat tu betul. Tak ada salah dalam segala sunnah Nabi. Sunnah permakanan, bismillah, buat.
Tapi kita kena tahu jugalah cara Nabi guna permakanan sunnah. Macam mana? Buah delima, bismillah. Minyak zaitun, bismillah. Elok, tamar, bismillah. Madu guna, bismillah, tak ada masalah. Tapi kita tahu kat mana punca, cara nak gunanya. Jadi cikgu itulah cara kita nak merawat kencing manis tanpa guna ubat. Dan saya sangat sokong dengan Abang Azhar tadi, dia kata dia tak guna pun dia buat cara ni, itu sangat bagus. Tapi lebih elok kalau penggambar perubatan ajar cerita tentang kencing manis ni apa dia, orang faham dan tahu macam mana nak buat. Cikgu. Doktor, yang doktor sebut tadi, saya nak tanya sikit tentang madu ni, macam mana boleh amal ke madu lebah, madu untuk orang kencing manis, madu kelulut? Madu dan juga tamar, kurma, dia ada grade dia. Gula ada banyak jenis gula, cikgu. Ada gula glukos, ada fruktos, maltos, galaktos, sukros, ada banyak gula yang daripada mana punca dia. Gula yang kacau kencing manis hanyalah glukos. Fruktos, maltos, galaktos, sukros tak kacau kencing manis. Jadi madu ataupun tamar, okey, dia ada kualiti dia. Okey, kalau kualiti dia sebenarnya semua asli, madu ni asli, tak ada masalah. Madu memang ada gula dia apa jenis gula itu yang menentukan kualiti madu. Apa jenis gula menentukan kualiti tamar. Ajwa contohnya. Okey, dia dekat kajian, dia ada satu kajian khas macam mana kita nak tentukan kualiti madu ni. Dia punya cara sel tu, dia punya ketegangan dan sebagainya, dan jenis gula yang ada dalam madu tu. Glukos ni gula yang paling cokia, gula yang paling tak elok. Jadi kurangnya glukos menyebabkan madu tu tinggi kualiti, tamar tu tinggi kualiti. Ajwa dan madu yang tinggi kualiti, dia kurang glukos, dia banyak gula jenis lain. Jadi kita kena tahulah gula yang madu yang macam mana kita nak kena beli. Ajwa paling mahal, RM120 1 kilo. Sebab apa dia mahal? Sebab kualiti gula dalam tu, kualiti glukos dia tak tinggi. Dia jenis lain yang tinggi. Gula jenis lain yang tinggi. Jadi gula yang kita takut dalam kencing manis hanyalah glukos. Gula lain tak perlu takut. Jadi macam itulah kita boleh amal. Madu, cari madu yang berkualiti, mahal. Kualiti tu maksudnya mahal. Yang kita tahu orang ni dia dah buat kajian tinggi. Jadi yang orang Melayu satu kata tadi, madu ni asli tak asli, itu tak berapa sangat. Sebenarnya kita tahu kualiti dia macam mana, dia punya kandungan gula, jenis gula yang macam mana. Sebab tu kalau saya suruh cari yang dia ada grade dia. Kalau New Zealand honey dia ada grade dia. Macam tu dia dah buat kajian gula yang jenis mana yang ada dalam madu. Jadi boleh guna, tak ada masalah. Nabi mengamalkan madu mesti betul, tapi kita kena tahu cara madu yang mana kita nak kena beli. Gula yang macam mana yang kita, madu yang kualiti yang macam mana kita kena beli. Cikgu. Okey doktor, mungkin boleh terus respon, ada soalan dalam Facebook ni. Rozaini Tahya. Salam dok. Kalau lepas makan durian banyak buang air dan tangan kaki rasa kebas. Dah ke klinik, bacaan diabetes 31.3. Mungkin doktor boleh respon sikit tentang soalan dari saudara Rozaini Tahya ni. Ini daripada besar orang ni. Dia memang dah kecil 31.3 ni memang sah-sah dah kencing manis. Dah sah kencing manis. Memang dah orang besar. Dia dah sah kencing manis 31.3, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bahaya dah. Kalau ke hospital tu memang dia dah fikir untuk bagi injection dah. Sebab memang terlalu tinggi kencing manis ni. Jadi asbab dia ialah makan durian lah. Dia makan durian. Ada yang asbab dia makan buah duku. Macam tu. Jadi ini memang, dan satu lagi dia tulis kat tu banyak buang air besar, buang air kecil lah kan. Itu memang semua tanda-tanda dia. Kebas tu tak sangat, kena orang rasa, orang tak rasa. Tapi apa yang dia tulis tu semua memang menunjukkan memang kencing manis. Makan durian banyak, gula sangat-sangat tinggi. Buang air kecil banyak,
memang tanda saya sebut tadi, dan bacaan dia dah 31 tu jauh lebih tinggi daripada 10. Jadi memang dah kencing manis. Jadi memang ini sah-sah kes kencing manis yang perlukan rawatan. Ya, ini jangan bagi ini kena guna ubat. Guna ubat dulu, bagi dia rendah dulu, lepas tu belajar untuk mengurangkan ubat, dan kalau dah boleh berhenti pakai ubat. Tapi awal-awal tu memang kena guna ubat. Tak boleh mengelak. Kalau dia punya willpower dia punya usaha dia tinggi, satu hari nanti boleh berhenti ubat. Okey, terima kasih. Harap Saudara Rozaini jelas apa yang doktor cakap tadi. Yang doktor beri penjelasan tentang bacaan tu 31 tu tinggi dah. Memang tak ada pilihan, mesti makan ubat dah. Doktor, ada soalan dari penonton ni. Kita tengok. Ni dah biasa kali kedua dah ni, Saudara Zaini. Silakan Saudara Zaini, soalan untuk doktor. Assalamualaikum doktor. Jauhkan sikit doktor. Nampak dekat sangat. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dan juga perantara Cik Khairul Anwar. Doktor, saya ada dua soalan. Soalan pertama saya ialah selalunya doktor, kalau pesakit diabetes ni, dia selalu dikaitkan dengan penyakit darah tinggi juga. Jadi saya nak tanya, apakah kaitannya penyakit diabetes ni dengan tekanan darah tinggi? Dan apakah kebarangkalian pesakit diabetes ni mendapat serangan jantung tanpa mereka sedar? Sebab saya ada dengar, saya kes yang melibatkan arwah kakak saya sendiri, dia ada diabetes dan dia mendapat serangan jantung, serangan awal yang memang kami pun tak tahu itu adalah serangan jantung. Maksudnya serangan jantung itu disebabkan oleh penyakit diabetes dia. Okey. Kemudian yang kedua doktor, soalan saya, masyarakat Malaysia ni banyak makan nasi kan. Nasi itu sebagai sumber karbohidrat dan agak sukar untuk mengumpah amalan tersebut. Dan ada pendapat mengatakan nasi ini adalah penyebab kepada banyaknya penyakit diabetes ni. Jadi apakah kalau itulah penyebabnya, bagaimana kita nak mengelakkan, tips untuk mengelakkan kita terlebih makan sumber karbohidrat ni doktor? Atau adakah alternatif lain yang boleh kita gantikan dengan nasi yang karbohidrat dia kurang? Itu saja doktor. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Saudara Zaini. InsyaAllah doktor akan cuba jawab. Mudah-mudahan ajak kawan-kawan lagi untuk ikuti perkembangan penjelasan daripada doktor. Ramaikan lagi. InsyaAllah kalau tak dapat tengok hari ni, tengok kemudian. Okay, terima kasih Saudara Zaini. InsyaAllah doktor boleh mungkin jawab. Masalah darah tinggi dan juga serangan jantung dalam orang-orang yang ada kencing manis. Kencing manis ni dia punya besarnya masalah dia adalah permulaan kepada banyak masalah-masalah lain. Kesan sampingan kencing manis daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ada tempat boleh dapat masalah berpunca daripada kencing manis. Yang tadi cerita ni ialah dia berkaitan dengan salur darah. Kencing manis merosakkan salur darah. Merosakkan salur darah daripada kecil-kecil salur darah sampai sebesar-besar salur darah. Jadi bila dia rosakkan salur darah ni, bila salur darah tu berkaitan dengan di seluruh badan semua ni, dia menyebabkan kurang elasticity, menyebabkan kita punya tekanan darah kita akan naik. Itu memang biasa. Jadi bermula dengan kencing manis boleh dapat penyakit lain. Macam ni cerita pasal ada hypertension, darah tinggi. Ramai juga dapat masalah dekat buah pinggang, salur darah kat buah pinggang rosak, semua pernafasan buah pinggang rosak, menyebabkan buah pinggang rosak dan akhirnya dapat darah tinggi. Jadi itu yang kena jaga. Ada yang kata kencing manis saya tak tinggi, jadi saya tak risaulah. Pada pendapat saya dan daripada pengalaman saya, dia tak perlu tinggi. Ada je kencing manis, lagi lama kita ada kencing manis, walaupun kita kontrol macam mana pun, masalah-masalah ni semua boleh berlaku.
kerosakan buah pinggang akan berlaku sikit dan akhirnya dia meletup jadi masalah kita punya masalah dalam buah pinggang dan hypertension. Dan jadi ini semua memang berpunca daripada kencing manis ni pada semua 1001 penyakit. Ada yang di serangan jantung pun sama, dia menyebabkan salur darah. Jadi memang itu komplikasi dia lah. Dia tak berkejut, cuma kita yang tak selalu cek, tak selalu tengok salur darah kita dan sebagainya. Jadi dia memang komplikasi, memang berkait rapat. Masalah-masalah kat mata, kita punya jadi rabun, masalah kita punya kaki jadi kebas kita tercucuk sikit jadi selalu luka, bila kena potong kaki dan sebagainya. Jadi semua komplikasi kencing manis daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu sebab tu kita kena kontrol kita punya kencing manis. Jadi itu memang tak dinafikan. Yang kedua tentang karbohidrat. Karbohidrat dalam dalam kencing manis. Gula ni datangnya daripada karbohidrat. Dia ada 3, karbohidrat, protein, vitamin, fiber. Jadi karbohidrat ni lah yang menyebabkan kita ada kencing manis. Jadi kita kena pandai memilih karbohidrat yang macam mana. Macam cikgu kata tadi lah. Tadi kata tadi, yang nak nasi ni memang tinggi karbohidrat. Memang tinggi. Ada orang tanya, zaman dulu pakcik, datuk nenek kita makan nasi banyak, makan pulut banyak, tak ada pula kencing manis. Zaman dulu dia orang peluh banyak. Makan nasi, makan pulut, pergi bukit berpeluh banyak. Dia orang bakar balik dia punya karbohidrat. Gula tu. Kita zaman sekarang ni, saya ni kalau nak tadah peluh tu, satu poler tak sampai kot seminggu. Tak berpeluh pun badan kita, duduklah aircon, buat kerja apa. Satu hari benda paling berat saya angkat pun pen saja. Jadi kita tak buat kerja, tak exercise semua. Jadi kita tak guna, tak bakar karbohidrat kita. Jadi itu yang masalahnya, karbohidrat kita tinggi, pengambilan karbohidrat kita tinggi. Kau pernah selalu dengar kalau kan, ni dia banyak tekankan high protein diet, kurangkan karbohidrat. Karbohidrat ni boleh, tak ada masalah, sedap makan semua. Tapi sebenarnya kita makan nasi ni yang sedap tu lauk. Jadi kita kena cubalah. Kita kena kurangkan nasi. Nasi ni kalau saya selalu nasihatkan lah, saya pun kadang makan nasi banyak juga. Tapi nasihatkan sebenarnya nasi ni makan macam kita makan nasi lemak sejemput nasi lemak RM1 tu. Menyatu dia nasi ni. Lauk banyak. Kita bagi pinggan kita kepada 4 bahagian. 1/4 tu nasi. Okay. Yang lain tu kalau nak 1/4 satu lagi protein. Ikan. Makanlah ikan banyak-banyak, tak ada masalah. Nak pantang kencing manis, pantang karbohidrat. Nak makan ikan 3 rasa 3 ekor, bismillah. Nak makan pecel sebangkuk, okey. Nak makan tom yum 2 bangkuk, bismillah. Tak ada masalah. Protein, tak ada masalah. Lauk pauk, tak ada masalah. Nak makan pecel, nak makan fiber, bismillah, tak ada masalah langsung. Nak makan sayur-sayuran semua, bismillah, okey. Nak makan salad saja, tak ada masalah. Itu semua tak ada masalah dengan kita punya kencing manis. Yang kencing manis ni adalah glukos. Glukos datangnya daripada karbohidrat. Karbohidrat datang daripada banyak mana? Banyaknya daripada pulut, daripada nasi, daripada roti canai, daripada mi, daripada kuetiau. Ini karbohidrat yang kita ada. Okay. Untuk nasi, kita nak yang elok punya karbohidrat ialah kita guna beras perak, brown rice. Tapi tak sedap. Orang Melayu ni makan brown rice ni tak ramai yang boleh makan. Sebab dia tak sihat. Dia tak sedap. Pada saya beras-beras lain yang basmati ke Taj Mahal ke apa ke semua, dia kuranglah sikit dia punya karbohidrat, gula dia, tapi masih lagi tinggi. Kita kena belajar disiplin diri kita untuk mengurangkan makan karbohidrat. Macam saya kata tadi, nasi, mi, kuetiau. Karbohidrat yang lebih elok ialah karbohidrat yang kita kena celur dulu, rebus dulu baru kita boleh guna. Bihun jauh lebih baik karbohidratnya, dia karbohidrat juga, tapi jauh lebih baik daripada yang lain. Sebab apa? Dia kena celur dulu baru dia boleh guna. Ni laksa sangat okey. Kalori pun sangat rendah. Laksa, bihun sup sangat bagus, sangat kurang kalori, sangat bagus, gulanya pun kurang. Ni pasta, spaghetti ke apa pula yang whole meal tu lagi bagus. Jadi kita kena pilih karbohidrat yang macam mana yang kita nak guna. Daripada makan mi, makanlah spaghetti. Buat spaghetti goreng, spaghetti ni nak buat mi kari tu guna spaghetti.
kita ubah sikit, kita pilih ubah. Tapi nasi tu tak ada pilihan sangat. Saya rasa kadang-kadang pun brown rice. Roti ni bila kita bakar roti, kita buat toast, kita buat roti bakar, karbohidrat dia akan jadi lebih berkualiti. Walaupun kita tak guna wholemeal, kita guna yang biasa, galian putih biasa tu, tapi kita buat toast, kita bakar, dia jadi lebih berkualiti, karbohidrat dia lebih elok. Wholemeal lagi elok, kita bakar lebih sedap dan lebih elok. Kita bakar roti tu lebih elok. Jadi kita kena pilih yang mana yang okey. Chapati sangat okey ataupun dia okey, kita bakar lagi tak ada masalah. Roti canai bakar juga tapi dia punya kandungannya masya-Allah. Jadi tak elok. Jadi kita kena pilih mana memilih. Rasa sedap tak sedap ni kita boleh ajar tuan-tuan. Tak, kita boleh ajar. Kita dah ada penyakit, kita kena ajar kita punya lidah sikit untuk berubah. Kalau tidak tak sampai ke mana pun kita tak ada. Tak boleh nak jadi apa-apa. Dan ikutkan rasa kita binasa, orang tua kata. Ikut rasa binasa. Jadi kita nak pilih yang kena belajar memilih lah. Pulut, nak guna pulut tu kalau nak basikal apa benda nak berjoging semua bolehlah rasa sikit pulut. Pulut durian lagi pula, masya-Allah. Allahu Akbar. Saya lama tak makan. Ini memang tinggi dia punya kandungan dia. Dengan nasi dan semua tu. Jadi ini yang kita kena buat, kena pilih lah. Kena pilih yang mana satu karbohidrat yang macam mana yang kita nak guna untuk kita punya keadaan kencing manis kita je. Ya? Boleh saya jawab soalan ni terus? Sejauh mana kaitan kencing manis dengan faktor keturunan? Saya sebenarnya kita sebut keturunan ni, kita sebenarnya macam mencaci untuk nenek kita. Itu pendapat saya. Kita kata, oh aku dapat kencing manis sebab keturunan. Padahal kita duduk makan kita ni, bahasa kasarnya, mata darah kita tu kita tak fikir. Kita duduk fikir, oh ini keturunan. Mak aku, tok nenek aku dulu ada kencing manis sebab dia orang pun dapat kencing manis. Padahal PR kita, cara kita makan sebagainya tu, kita tak ambil etak. Pada saya, satu-satunya kumpulan kencing manis yang memang ada pada keturunan ialah orang yang mengandung, masa mengandung dia ada dia dapat kencing manis. Golongan ni memang faktor keturunan. Memang dia akan dapat kencing manis satu hari nanti, macam mana pun dia akan dapat sikit banyak tak tahu. Yang ini keturunan. Memang faktor keturunan. Hak lain tu keturunan tu adalah sikit, tapi PL-nya lebih. Perangai kita, cara kita makan sebagai kalau mana dia sebut kalau gaya hidup kita sihat, makan dengan sihat semua, keturunan tu ada macam mana pun, kencing manis ada macam mana pun dia tak ada jadi, insya-Allah. Jadi janganlah kita nak salahkan tok nenek kita pasal keturunan semua. Kita itu tak boleh nak ubah. Tok nenek kita siapa kita tak boleh nak ubah. Tapi cara kita makan, cara kita exercise, cara kita pilih makanan, itu kita boleh ubah. Jangan salahkan dia orang. Tak ada dia orang, tak ada kita. Insya-Allah. Okey, terima kasih doktor. InsyaAllah banyak yang kita dapat penjelasan tadi. Cuma kita nak sambung sikit doktor tentang apakah perbezaan antara kencing manis kalangan kanak-kanak dengan orang dewasa. Sebab kadang-kadang sekarang ni kita tengok budak-budak sekolah rendah pun dah ada kencing manis. Kanak-kanak kecil pun dah ada kencing manis. Mungkin doktor boleh jelaskan kencing manis kanak-kanak ni dengan orang dewasa. Silakan doktor. Okey. Terima kasih Cikgu. Ni macam tadi Cik Zaini pun dia cerita pasal dia type 2, type 2. Ada yang sebelum ni saya pun dah sebut type 2. Sebenarnya kencing manis ni ada dua jenis. Satu type 1, satu type 2. Mudah dia ada cerita. Type 1 dengan type 2. Okey. Type 1 ni jenis yang pertama ialah dia insulin dependent. Dia bergantung kepada insulin. Dia ubat dia mesti guna insulin. Dia kena cucuk. Type 1 dia mesti guna cucuk. Dia tak boleh guna ubat makan. Tak load dengan ubat makan. Ini type 1. Type 2 dia boleh guna ubat makan dan kadang-kadang dia kena guna ubat cucuk. Yang type 1 ni dia punya yang selalu jadi yang jadi type 1 ni ialah type 1 ni jadi sebab dia punya yang kontrol kencing manis ni ialah pankreas, satu alat dalam badan kita nama pankreas. Saya tak jumpa dalam bahasa Melayu apa dia pankreas lah. Pankreas ni dia keluarkan dia punya insulin dan sebagainya. Orang yang type 1 ni pankreas dia atas sebab-sebab yang tertentu
pankreas dia tak berfungsi macam orang lain. Okey, pankreas dia rosak, pankreas dia tak berfungsi dengan elok. Jadi dia tak boleh keluarkan insulin, jadi gula dalam badan dia tak dapat dikontrol dengan elok, dan inilah yang selalu jadi pada kanak-kanak. Kanak-kanak yang kencing manis peringkat awal biasanya ialah disebabkan pankreas mereka rosak, dan mereka ni ialah type 1, dan mereka ni bergantung sepenuhnya kepada insulin. Type 1 insulin dependent diabetes mellitus. Okey, ini type 1. Ada juga orang dewasa yang akhirnya dia punya pankreas rosak, dia akan jadi masuk kategori type 1 juga. Tapi budak-budak almost always dia kalau dia datang dia dapat kencing manis peringkat umur sekolah rendah tu, biasanya dia orang ni type 1. Dan dia orang ni lagi bahaya sebab dia selalu datang sebab dia tak gerti nak cerita pasal dahaga semua. Budak-budak dia tak gerti nak, kebanyakan mereka datang dengan pengsan. Dia orang pengsan sebab gula terlalu tinggi. Jadi budak-budak ni kita kena jaga. Dan satu lagi masalah dengan kanak-kanak dengan kencing manis ni sebab dia kena guna insulin. Insulin ni kan jarum, kemudian cucuk dengan sebagainya, cara nak cucuk. Jadi pengawalan mereka ni agak susah. Kawan-kawan saya yang kanak-kanak bahagian endokrinologi ni, dia orang akan selalu, walaupun kat Malaysia ke mana kan, dia akan selalu buat summer camp. Buat camp-camp untuk orang kencing manis supaya nak tengok cara dia. Budak-budak ni yang kena kontrol. Bayangkan budak-budak sekolah rendah, awal umur 7 tahun, 9 tahun, dah kena cucuk, kena belajar cucuk dan kontrol dia punya gula, tahu dia punya permakanan macam mana. Jadi satu benda yang sangat besar. Sebab makan semua ni bukan yang mak bapak tak ada kat situ, dia orang yang ada. Dia nak kena cucuk macam mana semua, jadi kena masalah yang besar. Type 2 adalah orang dewasa, dia umur yang dewasa, dia bukannya sebab pankreas dia rosak, tapi sebab macam saya kata tadi, dia punya kunci nak masukkan gula daripada salur darah pergi ke sel tu, kunci buka pintu tu dah tak sensitif, dah tak berapa sensitif. Kunci tu tak apa makan pada segah-segah pintu dia. Jadi ini yang selalu jadi kepada type 2. Ini bezalah type 1 dengan type 2. Type 2 sebab dia tak sensitif, banyaknya berlaku pada orang dewasa, dan biasanya mereka boleh ubat, tak boleh guna ubat pun dia okey kadang-kadang, guna ubat makan pun boleh, dan setengah-setengah mereka bila tak kontrol dengan elok, mereka perlu menggunakan injection. Guna insulin. Saya ada satu je baru kes baru di klinik saya. Dia dapat kencing manis, terus kena injection, tapi dapat saya rasa dia tak perlulah insulin yang guna yang tinggi punya dos injection. Saya tukar dia kepada ubat makan. Walau baru 2-3 tak sampai seminggu guna ubat makan, tidak okey, dia boleh berhenti pun makan ubat. Jadi kita tak semua yang insulin kena cucuk insulin tu dia type 1, tak semua dia tu perlukan bergantung pada insulin, dan tak semua mereka daripada type 1. Dia rosak pankreas. Dia kadang-kadang tu sebab dia tinggi tu ada sebab-sebab lain lah. Jadi kita kena tahu beza type 1 dengan type 2. Itu tak apalah, itu doktor yang akan bezakan, tapi kita nak tahulah sebagai pesakit, biasanya maksudnya ialah kalau type 1 tu dia mesti wajib guna insulin, tanpa insulin dia tak boleh kontrol gula. Type 2 dia ada banyak pilihan lain. Type 1 biasanya dia datang masa budak-budak lagi. Masa budak-budak lagi dia dah ada kencing manis. Type 2 ni biasanya datang masa dewasa. Itulah cikgu. Okey, terima kasih doktor. Jadi jelas kita tengok kadang-kadang buat budak-budak sekolah rendah ada ni kencing manis. Jadi kita kena hati-hatilah dan sensitif tentang situasi kanak-kanak tu. Doktor, mungkin yang terakhir lah saya nak tanya, ini yang penting ni. Macam mana cara untuk merawat kencing manis? Yang mungkin doktor boleh sarankan kepada kita. Silakan. Cara nak merawat kencing manis. Okey. Cara nak merawat kencing manis. Okay. Macam saya kata sebelum ni, merawat kencing manis pada saya, jangan kita terus pergi kepada ubat. Jangan kita terus pergi ubat. Yang paling penting sekali, kalau ada siapa-siapa kat sana, belajar dulu tentang kencing manis. Pada saya, di masa saya belajar dulu, saya ditekankan, diterapkan, yang penting sekali kita educate the public. Kita beritahu kat orang, kita masuk dalam bilik gelap, kita takut. Bila kita beritahu kita kencing manis, kita rasa nak runtuh dah dunia.
Jadi kita kena, bila masuk bilik gelap, kita buat mancis sikit, kita buka, kita buat mancis ataupun lampu di lampu kecil, kita rasa selesa. Kita nyalakan lampu tu kat pelita, api tu kat pelita tu terang, makin makin kita selesa, makin kita tak takut. Macam tu dah juga dengan kencing manis ke apa penyakit sekalipun, kita kena bagikan cahaya tu pada orang tu. Bagi cahaya, bagi sikit lagi, bagi dia buka pasang pelita, biar pelita tu terang. Dia dah tahu bilik tu macam mana. Macam itulah dengan kencing manis. Nombor satu sekali ialah kita kena difahamkan, kita kena faham, kita kena belajar apa itu kencing manis. Kita tak ada lagi dah, kita dah ada. Apa itu kencing manis, macam mana saya nak buat kencing manis ni. Itulah penerangan yang kita kena tahu. Kencing manis ni sebab gula dalam darah kita tinggi. Itu yang kita kena buat. Macam saya kata tadi lah. Jadi apa yang kita nak kena buat, kurangkan gula masuk dalam badan kita lagi dah. Pantang, jaga permakanan, jaga kita punya yang saya sebut tadi lah, susu pekat, air gas dan sebagainya. Ini yang paling penting. Gunalah ubat apa sekalipun, ini balik pada ini. Kalau kita tak buat yang ni, ubat canggih macam mana pun dia takkan jadi apa-apa. Okey. Jadi nombor 2-nya adalah kita kena exercise. Nak keluarkan, nak gunakan balik gula-gula tu. Dan wajib kena exercise. Gula kita exercisekan semua. Jadi selalunya saya bila terangkan semua kat pesakit saya tahu, dia tahu ni. Saya akan tanya pada pesakit ni, tuan ni jenis mana? Tuan nak berubat ni, tuan ni jenis pantang betul ke ataupun pantang jumpa? Kena beritahu kat saya. Kalau jenis pantang, tuan boleh berpantang, kita boleh ubat yang sikit saja, mungkin tak perlu ubat. Tapi kalau tuan ni jenis pantang jumpa, bermujur lalu melintang patah punya geng, nampak durian-durian nak terkam, nampak pulut-pulut nak makan, nampak air gas nak minum, kita kena berubat cara lain. Jadi kita tak boleh paksa pesakit tu ikut cara kita. Pada saya lah, tak boleh paksa pesakit tu ikut cara kita. Kita kena tengok pesakit tu macam mana, kita kena nasihat dia, dan apa yang terbaik kita yang mana yang dia. Jadi pesakit saya kata saya ni pantang jumpa. Kalau pantang jumpa, kita buat cara pantang jumpa. Ubat-ubat kita kena ubat-ubat. Kalau lagi teruk pantangnya, dah jumpa dia memang jadi naik syekh semacam, ubat pun kena jadi naik syekh semacam. Jadi macam tu kita kena balance kan. Dari segi kalau di sini saya nak ceritalah, kalau di hospital kerajaan, ubat kencing manis dia hanya ada 3 sahaja sebelum dia pergi pada injection. Ada 3 sahaja. Dia ada metformin, dia dos dia sepatutnya 850 gram, tapi kat hospital kerajaan biasanya bagi 500, dia suruh makan 2 biji. 3 kali sampai 3 kali satu hari boleh. Nombor 2-nya adalah di Dianil, liver calamide 5 mg. Okey, yang bujur macam biji beras. Yang ketiganya ada dimicron. Dimicron ni glycoside. Ada yang jenis yang biasa punya 80 mg, 60 mg, ada yang slow release 30 mg. Ini je ubat yang kerajaan offer untuk orang-orang kencing manis. Okay? Jadi dia akan naik pelan-pelan lah, satu ubat. Kalau tak jalan, 3 ni dah tak jalan semua, maka mereka kena ambil insulin. Okay. Cara kita nak tahu ubat tu jalan tak jalan, bukannya guna ujian kat ujian kita puasa tak puasa tu, yang fasting blood sugar semua tu. Cara sebenar kita nak tahu kita punya cara kontrol kita elok tak elok ialah kita kena buat HbA1c. Macam saya kata tadi, dia dah selama 4 bulan, darah kita 4 bulan tu dia akan average kan. Jadi ujian darah tu kena buat setiap 4 hingga 6 bulan. 4 hingga 6 bulan. Berdasarkan bacaan HbA1c kita tahu kita ni kat mana, tahap mana. Ubat dan PL kita semua ni tahap mana. Okey, tak ada kecil, dah kontrol sampai elok-elok sangat, ataupun okey-okey je ni bagus punya kontrol kencing manis, ataupun okey-okey je, ataupun tak elok. 3 je, 4 je pilihannya. Jadi kalau kita dah tahap yang sangat-sangat bagus, kita boleh adjust lah ubat kita. Kalau kita tahap yang fair control tu, itu kita kena tambah ubat lah, jadi kepada good control. Jadi ini cara dia. Tapi kalau kita pergi kat klinik-klinik swasta, ada banyak lagi pilihan-pilihan ubat yang canggih-manggih. Ada banyak lagi nama-nama dia, ada Amaryl, ada banyak lagi lah ubat-ubat yang mahal, yang elok untuk kencing. Adakah dia elok? Sebenarnya pada saya, cucuk insulin tu sangat elok.
Insulin tu sangat elok. Cucuk tu elok. Macam apa yang dipraktiskan oleh kerajaan Kementerian Kesihatan tu sangat elok. Tapi ramai yang fobia dengan cucuk, ramai yang tak suka dengan jarum, dan ramai yang tak boleh nak simpan dia tu. Jadi kita kena macam saya kata dah, kena tengok pesakit tu dia ke arah mana. Kalau dia tak boleh nak cucuk, kita paksa dia cucuk, dia takkan cucuk. Jadi orang yang macam ni kita akan sediakan ubat-ubat yang tinggi. Ada ubat yang kombinasi dua ubat. Macam contohnya kombinasi antara metformin dengan glibenclamide. Dan ini metformin dengan gliclazide. Kombinasi dua ubat, dua dalam satu. Kombinasi antara Amaryl dan juga metformin. Ada banyak pilihan kalau kat swasta, kat private ni ada banyak pilihan yang kita nak tengok untuk mengurangkan gula. Tapi secara keseluruhannya sebenarnya cucuk insulin tu lebih baik. Jadi kita kena bincanglah dengan pesakit, tengok bacaan gula, tengok dia punya HbA1c untuk menentukan ubat apa yang sesuai untuk kita guna. Ubat mana yang dia punya, tapi kena ikhlas, pesakit kena ikhlas, doktor pun kena ikhlas nak tengok apa yang terbaik untuk ubat jenis apa yang terbaik kita nak guna. Kena guna dos dan sebagainya, nak kena win-win situation. Pesakit dalam keadaan yang baik dan doktor pun boleh monitor dengan baik. Janganlah pergi kat doktor yang pakai nak bagi hantam ubat kuat saja, nak bagi duit dah banyak aja. Itu memang saya tak sukalah macam tu. Tapi kita kena bincang dengan pesakit, dengan doktor ni, bincang keadaan dia, tengok bacaan gula macam mana, be objective about it lah. Kalau kita nak guna apa-apa jenis ubat pun tak ada masalah, apa-apa jenis teknik kita nak guna pun tak ada masalah. Ada orang kata guna petai boleh turunkan kencing manis, okey, boleh try semua. Tapi kita kena check balik HbA1c dia macam mana, respon dia macam mana, dia punya fasting blood sugar dia macam mana. Sini saya nak ceritakan, ada orang kata guna daun ketum, air ketum ni bagus untuk turunkan kencing manis. Okay. Pada saya semua ubat-ubat yang ada dekat luar semua ni, yang alternative medicine semua ni, dia mestilah ada dia punya basis dia menyebabkan orang buat. Tapi satu je, sebab saya ni belajar secara sains, dia guna ubat air ketum, contohnya air ketum. Kita tak tahu dos yang berapa yang jadi ubat, dos yang berapa yang menjadi mudarat. Itu bahayanya. Kita main agak-agak. Orang Melayu ni suka dengan agak-agak. Berapa banyak nak bubuh? Agak-agak. Air berapa banyak? Agak-agak. Dia tak ada kajian. Sebab dia kalau lebih dos, dia akan mudaratkan benda lain. Jadi dia tak bukannya sebagai ubat, dia boleh jadi racun. Yang macam kita selalu kata, alkohol sikit tu sebagai ubat, lebih dia sebagai babuk. Konsep dia macam tu. Di morfin digunakan dalam perubatan moden, tapi dos dia tu kena tahu. Dos sampai macam ni, dia punya kajian dia tak menjadikan kesan sampingan, tak ada apa-apa. Dos lebih macam cucuk kat luar, jadi kesan buruk. Jadi janganlah kita gunakan benda-benda yang boleh memabukkan, yang boleh ada mudarat pada kita. Tolong jangan guna. Walaupun dia ada kesan dia, nampak kesan positif dia, tapi fikirlah secara waras tentang keburukan yang dok ada pada dia. Jadi kalau kita tahu ada keburukan, tak elok, itu bukannya nak ubat pada kita. Jadi inilah cara nak berubat orang kencing manis. Dia educate dulu, belajar apa dia kencing manis semua ni. Cara general measures, apa yang cara selain daripada ubat yang boleh digunakan untuk merawat kencing manis. Amalkan dia tu. Dan di samping itu kalau perlu, gunakan ubat. Guna ubat daripada bawah ke atas ke bawah. Saya suka hit hard. Maksudnya kalau orang tu bacaan berapa tu, saya guna ubat yang tinggi, lepas tu saya akan turun ke bawah. Okey. Tapi monitoring sangat penting. Kita kena setiap 6 bulan kena cek darah. Satunya kita kena cek HbA1c, dan yang keduanya kita kena cek darah yang lain untuk pastikan kolesterol kita punya hati, kita punya buah pinggang, kita punya darah lain semua tak ada kesan yang buruk daripada kencing manis ataupun ubat dia. Jadi kita kena, inilah cara nak mengubat, cara nak berubat dengan kencing manis. Satu soalan mungkin orang tanya, ubat kencing manis ni bahaya sebab tu tak nak makan, sebab dia rosak buah pinggang. Lalu saya dah kata dah sebelum ni, bahaya penyakit kencing tu lebih tinggi daripada bahaya ubat pada penyakit, pada orang tu. Ubat memang ada kesan sampingan dia, memang dia boleh, kita dah kaji kesan sampingan dia. Tapi yang dos yang kita bagi itu ialah dos yang selamat digunakan untuk manusia, dan kita kena monitor lah dengan darah semua.
Jadi kalau kita guna ubat dengan tak guna ubat tu jauh lebih mudarat. Allah bagi kita amanah badan kita ni untuk dijaga. Jadi kita kena jaga dengan elok-elok, buat cara yang betul, jangan main sembrono saja. Jadi ambil ubat. Dan kalau kita tak nak makan ubat, ada cara dia untuk kita tak nak makan ubat. Tapi kita kena dapatkan rawatan untuk kencing manis kita, untuk mengelakkan banyak kesan sampingan yang ada akibat daripada kencing manis. Jangan kita ni kalau nak cerita pasal kesan sampingan kencing manis, Masya Allah, berhari-hari kita tak habis cerita. Tapi cukuplah kita nak kata kencing manis ni, kalau kesan sampingan dia terlalu banyak. Jadi cikgu janganlah kita duk fikir sangat pasal tak nak makan ubat dan sebagainya. Kalau tak nak makan ubat, beritahu kat doktor saya tak nak makan ubat, kita kena buat cara-cara dia. Kena berpantang dan sebagainya, cara makanan yang sesuai, apa yang perlu pakai dan sebagainya. Jadi barulah macam tu kita nak makan ubat. Jadi kita kena ikhlas bila dirawat oleh doktor. Doktor tu pun kena tahu dia akan tolong kita, dan kita pun nak ditolong, baru dia akan jadi okey. Kena berterus terang. Saya tak nak makan ubat. Okey, doktor cakap kalau badan tinggi, Allah dia makan ubat dulu. Lepas ni kita buat usaha supaya tak makan ubat, berhenti ubat. Macam tu kena buat. Cikgu. Dan jangan kita main ikut suka hati kita aja. Sebab bahaya kencing manis ni sangat banyak. Cikgu Okay. Terima kasih doktor penjelasan yang cukup terperinci tentang kencing manis ni. Kita dengar pun insyaAllah banyak pengetahuan yang doktor kongsi hari ini. Kalau selama ni kita sama-sama kita tak jelas kan, jadi banyak perkara yang patutnya kita lebih jelas setelah mendengar penjelasan doktor ni. Memang banyak orang cerita pasal makan nasi tadi, doktor dah jelaskan kan. Orang Melayu tak makan nasi macam tak makan. Pantang jumpa kan. Ini amalan-amalan yang mungkin bagi mudarat kita. Masuk saya lah yang bercakap ni. Okey, nanti satu hari mungkin kita buat masjid dulu ada rancang doktor. Kita nak buat hidup sihat, nak riadah, sambil riadah tu kita berusrah, kita tazkirah kan. Jadi benda-benda macam ni lah sambil supaya sebenarnya kalau kita tak sihat, kita nak ibadah pun tak boleh kan. Sakit lutut, sakit macam-macam. Jadi insyaAllah terima kasihlah kami pihak masjid, doktor semua ucap terima kasihlah pada doktor yang sudi untuk berkongsi pengetahuan dan ilmu ni kepada kami. Sebab bukan senang nak dapat macam ni. Ya, selalunya kita dengar ustaz-ustaz dari kitab. Terima kasih juga sebab selalu ajak saya buat benda baik macam ni. Terima kasih. Tapi tanpa doktor kita tak boleh buat doktor. Tanpa doktor kita tak boleh buat. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah penjelasan yang cukup kita kata jelas daripada doktor, terperinci dan diterangkan dengan begitu terperinci tentang penyakit kencing manis yang selama ni kita dengar, kita dah alami, kita dah berpenyakit musim durian dan sebagainya, dan makanan-makanan yang menjadi kita memang tak boleh tahan doktor. Saya sendiri kita tak boleh tahan. Ini makanan yang kita suka, benda yang kita suka kan. Jadi tapi macam mana bila dah ujian Tuhan bagi ni, kita kena ada knowledge, ada ilmu tentang ni supaya kita tahu sebenarnya apa tindakan yang betul kita buat. Terima kasih kepada doktor. Saya ucap dari bagi pihak Masjid Kampung Expo dan semua penonton sekalian. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita bincang dengan doktor tadi, kemungkinan lah kita mudah-mudahan insyaAllah siaran kita ni selalunya kita nak cadang nak buat hari Jumaat. Jadi kita tukar kepada hari Senin. Sebab hari Senin ni lebih lapang rasanya. Sebab Jumaat ni kadang-kadang hari tu saya yang balik Pahang. Teknikal lain tak elok. Lepas tu doktor pun ada masalah lain. Jadi kita tunda. Minggu lepas saya lah boleh balik kampung. Tapi doktor dekat je. Jadi insyaAllah kita akan bersiaran pada setiap hari Senin lah. Jadi senang bagi kita. Okay. Dan akhir sebelum kita pisah, saya nak war-warkan sekali lagi tuan-tuan rayuan sumbangan untuk pembinaan pagar Masjid Kampung Expo. Boleh hubungi jawatankuasa yang tertera atau hubungi saya sendiri untuk menyumbang pembinaan pagar Masjid Kampung Expo.
Akhirnya saya sekali lagi bagi pihak masjid ucapkan terima kasih pada doktor. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa kongsi-kongsikan, insya-Allah ilmu yang disampaikan oleh Dr. Zahra tadi, Dr. Azhar tadi dapat kita manfaatkan bukan untuk kita saja, tapi untuk saudara mara, untuk sahabat-sahabat yang berada di luar sana. InsyaAllah dengan hanya tuan-tuan berkongsi siaran kita ini. Sekian saja kami dari pihak Mali memohon maaf dan sekiranya ada kesalahan, kesilapan dan keterlanjuran kata. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.